Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan di bawah kitab ringkasan Mukhtasar Al-Um pada bab pakaian yang dipakai oleh perempuan yang sedang ihram itu. Sambungan bab itu pada muka surat 610. Muka surat 610 tu. Di bawah tajuk pakaian yang dipakai oleh perempuan yang sedang ihram. Di bawah tajuk tu. Walaupun tajuk secara khusus sebut tentang perempuan, tapi dia ada sentuh juga berkenaan dengan lelaki pun. Berkenaan dengan muhrim yang lelaki. Di bawah tu Imam Syafi'i berkata, seorang laki-laki yang sedang berihram boleh memakai serempang, berserempang dengan kemeja atau celana atau seluar panjang atau jubah dan lain-lain, selama pakaian tersebut tidak dipakai sebagai pakaian yang menutup tubuh. Maksudnya begini, misalnya macam kita kata dia letak gitu ya. Misalnya kalau jubah pun dia ikat di pinggir, itu mana? Ataupun dia letak macam kayak apa? Selender gitu ya. Kalau pakaian, kalau seluar dia pakai sepoh gini tak boleh. Ataupun jubah dia pakai sepoh, dia pakai jubah gini tak boleh. Apa ada maksud dia? Itu berserempang. Ana pun tengok dalam kaum Indonesia berserempang tu. Rupanya, ini Ana buat sini. Sebab dia buat. Gitu, jalan juga serempang. Tapi maksud dia bukan pakaian lengkap lah. Kain gitu. Misalnya dia ambil jubah dia letak gini, dia pun ikat. Misalnya gitu. Itu maksud dia. Tapi kalau jubah tu, kalau dia pakai seperti mana dia pakai biasa, tak boleh. Sebab dikira pakai pakaian berjahit itu. Itu maksud berserempang itu. Misalnya seluar, misalnya sebagai contoh. Ini maksud dia dalam bahasa Indonesia ni. Misalnya seluar tu, katakanlah dia letak atas tubuh dia. Dia pun ikat. Bukan pakai. Itu maksud dia nya. Walaupun seluar pun jahit, tapi dia tidak pakai seperti biasa dia pakai seluar tu. Itu maksud dia. Supaya. Tapi dia bukan pakai, dia bentuk sarung seperti biasa. Macam selender. Tu tak apa. Berjahit ni dia gini. Maksud berjahit ni mana pakai ya. Kalau nak kira, tu pun berjahit juga. Kita nak pakai tu jahit tepi. Berjahit juga. Jadi maksud berjahit ni lebih kepada pakai yang biasa. Dia tak pakai ni. Dia tak pakai lah sebenarnya. Ada seluar dia tak. Tak atas tu. Nak suruh tutup misalnya contohnya gini lah. Dia ambil seluar, dia tak atas ni, dia tutup kepala bahu, dia nak mayai misalnya. Gitu ya. Orang tak pakai luar gitu. Jadi kita kata macam berserempan tu selender lah. Macam selender. Rasa dia buat juga selender sini tak? Okey, tak apa kita baca. Sebab Ana ni rujuk dalam kaum Indonesia lah ni. Dia gini, dalam kaum Indonesia dia buat gini. Memakai dalam bentuk, dia ada buat dah. Memakai dalam bentuk bukan pakaian yang lengkap. Kalau seluar, lengkap yang pakai bau. Kalau jubah pakai seperti mana kita pakai ni. Dia tidak pakai gitu. Walaupun berjahit. Silap baca. Ada baju boleh pakai. Tu cuba tengok tu. Ana tengok dah hadis tu, ana buat nota baik kita baca dah ni. Boleh silap faham tu. Jadi bila kita rujuk Arab, nyata lagi. Dia bukan maksud gitu. Baik, gini. Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh memakai berserempang dengan kemeja atau celana panjang atau jubah dan lain-lain. Selama pakaian tersebut tidak dipakai sebagai pakaian yang menutup tubuhnya. Kalau seluar orang panggil sebagai pakaian, kita pakai lagu. Sebab kita pakai gini. Dia tidak pakai gitu. Melipat ke atas bahu. Melipat ke atas bahu, jadi tak nampak kepala bahu. Kan Nabi takwil ke semaya nampak kepala bahu. Dia ambil seluar letak. Baik, katakanlah gini. Ni anak nak sebut contoh. Ni pernah berlaku pada anak sendiri lah. Kadang-kadang kita dalam keadaan ihram, cuma kita duduk di hotel. Kita pakai bawah ni. Dia panggil apa ni? Apa dia panggil ni? Izar itu. Redak di atas ni, izar bawah ni. Kita pun ambil letak lah kita ke dia. Kain tuala ke. Lagu tu. Kita ambil tok seluar letak gini kat. Dia tak nampak kepala baru ni. Itu maksud serempang tu. Itu maksudnya.
Dalam hal ini pakaian tersebut apabila hanya diserempangkan, diselendangkan, maka ia seperti serempang atau selendang. Orang tak panggil pakai lagu tu. Seorang laki-laki yang sedang berihram boleh mencuci pakaian dia atau mencuci pakaian milik orang lain. Boleh, tidak jadi masalah. Begitu juga dia boleh mengganti pakaian ihram dengan pakaian lain dengan syarat pakaian tersebut bukan merupakan pakaian yang dilarang dalam ihram. Ni pakar lagi semua ni lah. Contohnya, anak ambil contoh. Nikih orang yang ada sepasal je pakai ihram. Dia nak basuh. Boleh ke tidak dia pakai kain tuala? Boleh. Ataupun dia ambil jubah dia ikat. Dia tidak pakai jubah, cuma dia ikat di tubuh dia. Tak nampaklah ke dia aurat dia tu, aurat mughalazah tu. Dia pun basuh. Pakai ihram sebab basuh pakai ya. Tengok ni bawa kain tek tak jahit. Tak jahit ada juga. Dia pakai. Itu maksud dia. Jadi bila kita nak basuh pakai ihram, kita pakai tu sementara. Gak dua Mekah sejak kering lalu. Jemur letak di nela gitu kering lalu. Dia pakai. Itu maksud dia. Boleh faham kalau dua pasal tu okey lah. Pasal. Ana ni nak ayat ni ada kes sebenarnya. Ada seorang tu kesian dia. Dia ni was-was terlajak-lajak ni. Tak pada 3 tak ada lagi. Jadi bila dia nak basuh dah mai hak tu tak kering. Ana kata pakailah, ikatlah dulu tubuh tu kain tolak kau kain plek kak kau ikat, jangan pakai seperti pakai biasa. Orang kata tak apalah. Saya kata susahlah pak cik sebab pak cik ni terlalu teruk sangat. Dia masuk bilik air dia akan tukar kain ihram dia. Tak nyaya tu. Anak dia je bawa. Bini dia panggil anak tolonglah ustaz nasihat. Jak di rumah lagi perangan ni. Dia buka-buka amna. Sebab tu bilik air khusus rumah dia. Kalau dia masuk bilik air tak usah tunggulah. Lepas kita tunggu. Terbawa-bawa bila pergi ke Mekah memang jadi masalah. Kesian dia. Sebab tu Nabi kata waswah ni minasyayatin. Daripada syaitan. Dia nak ganggu ibadat kita. Memang betul sungguh. Sebab tu kena jagalah. Kalau kita tengok ke simple agama. Simple. Imam Syafi'i berkata lagi dari Musa bin Ubaidah dari saudaranya Abdullah bin Ubaidah dan Abdullah bin Dinar, mereka berkata termasuk sunnah adalah ketika seorang perempuan berihram dia menyapu kedua tangannya dengan sedikit inai. Itu bukan ini tu dah bahasa Indonesia dia anak setiap tinggal tu inai, hanak tu inai lah kalau bahasa Arab tu, yang bekasnya tidak terlalu menonjol. Bobon apa? Boleh faham bobon apa? Ana buat sininya nak suruh mudah faham lah. Kesan yang tidak ketara daripada ina tu. Itu tidak mencolok mata lah. Boleh sekadar itu. Kita kata apa ke boleh tak lah, kena ayatnya boleh lagi setakat tu. Boleh lagi. Cumanya anda duk lihatnya dalam konteks ni mana perempuan ni kadang-kadang dia ialah perempuan kan jiwa dia gitu. Kalau dia nak berhias sikit boleh lagi sekadar tu. Tu maksud dia. Bobon apa? Jangan teram lah. Bukan kata molek. Hak moleknya tak lah. Sebab tu dia kata boleh. Harus. Imam Syafi'i berkata seorang perempuan yang memakai celak keadaannya lebih mengkhawatirkan kepada laki-laki yang memakai celak. Fitnahnya lebih besar lah. Manakala seorang perempuan memakai celak keadaannya lebih dibimbangi. Kalau lelaki pakai celak tidaklah besar sangat dia punya fitnah tu. Jadi maknanya Imam Syafi'i ayatnya perempuan kalau boleh tak sahlah pakai celak tu ketika ihram itu. Tapi sebenarnya bak celak ni boleh. Sebab dia bukan ada wangi pun, tak ada gapo pun. Boleh. Cumanya setengah ulama kalau perempuan ni takut jadi ialah fitnah lah. Fitnah. Jika orang yang berihram memakai celak baik laki-laki atau perempuan, maka setahu saya kata Imam Syafi'i hal itu boleh dilakukan. Tak perlu bayar denda, fidyah ke apa, tak perlu. Tetapi apabila celak tersebut mengandungi bau sedap, mengandungi perfume, macam ada wangi, maka si pemakai kena bayar fidyah atas dasar wangian itu. Atas dasar wangian itu. Bukan celak tu. Diriwayatkan daripada Nabi. Sebab tu setengah ulama dia lebih suka, dia kata tak payahlah. Tak payah pakailah. Diriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar bahawasanya ketika Ibnu Umar sedang berihram dia terkena sakit mata. Cuma sakit mata tahap mana ni anda tak pastilah. Maka dia pun menitiskan obat di kedua matanya. Dia guna obat masa ihram ni. Ibnu Umar berkata, seseorang yang sedang berihram boleh bercelak dengan celak apa saja kalau dia sakit mata. Sebab celak zaman dulu memang fungsi dia untuk ubat.
Daripada kirmit itu. Kirmit tu kan? Dia sebut dulu. Daripada Yaman ni. Ingat tak? Daripada Yaman itu. Nak pasti kirmit. Hak dijual apa rawah kirmit ke tidak tu? Tu satu masalah tu. Tu masalah besar sebenarnya bab celak ni. Kecuali kalau doktor boleh buat pengesahan. Memang kita bimbang takut benda yang tidak ori lah. Bahaya tu. Kimia tu. Bahaya tu pada mata tu. Dia panggil apa dia? Jenis ialah bahaya lah. Magnesium lah. Magnesium. Saya tak bahaya tu. Jadi nak pasti tu. Betul kita kata celak Nabi pakai pun. Tapi Nabi sebutkan kirmit itu. Jadi ada di pasar raya tu, gapo dia bahan itu. Tu kena pasti. Dan boleh juga bercelak walaupun dia tidak sakit mata boleh. Sebab tu hak ni boleh katakan semua ulama terima boleh. Gitulah. Sebab tu ana buat catatan di sini, harus bukan makna molek. Bukan makna afdal, tak harus saja. Baik, seterusnya seorang yang sedang ihram boleh memakai ikat pinggang atau menyandang pedang. Sebab ni bukan kira pakaian. Bukan kira pakaian. Baik. Cuma ikat pinggang tu ada, kita baca bawah ni lah. Imam Syafi'i kata seseorang yang sedang berihram boleh memakai ikat pinggang. Walaupun dengan cara mengikat kedua ujung ikat pinggang tersebut hingga kedua ujung tersebut saling memperkuat. Kalau tidak bercantum, tahu tak panggil ikat pinggang lah. Boleh. Sebab ni zaman Rasulullah sebab apa? Ialah kain ihram tu kan. Kalau orang gemuk kan mudah cabut tu. Tu baik tak pakai hak tu kak. Naik lah. Boleh tu. Sebab tu perkara ni tak terima masalah. Ana tengok pengertiannya anak lagi mana-mana banyak negara pakai. Tama-tama kalau orang tu gemuk misalnya. Tapi ada juga tak pakai. Ada juga. Tapi anak sendiri anak pakai. Kita tak apa agak. Boleh tak apa. Ni tak ada masalah. Jadi orang yang sedang berihram juga boleh menyandang pedang untuk menjaga diri dan tidak wajib bayar fidyah pun. Sebab tu dia kira bukan pakaian pun. Dia gini, asahnya dia tidak menutup tubuh. Begitu juga seorang yang sedang berihram boleh menyelinakkan mushaf di pundak dia. Letak atas ni. Bag kan, kita bag tu kan. Letak keruat sebesar ni ke. Dia panggil bag dia tu, bag sama ada sini. Bag galah lah kita kata. Kita nak letak dokumen asah hak penting tu boleh letak situ. Tu tidak jadi masalah. Boleh tu. Memakai wangian ketika hendak berihram. Bukan semasa ihram ni. Pinggan, tali pinggan mana tidak ada masalah lah kalau kita ada dengar dulu. Tak ada masalah. Kita dengar dulu kita pakai tali pinggan. Kita tak emas. Anak elak ke ngajar dulu. Kita emas dulu. Emas dia tak boleh emas itu seorang. Jadi dia kata kalau emas lagi dia dia jadi gini, jadi duduk gitu. Duduk gitu. Tak boleh nak masuk dalam pacak dia tu. Tak boleh. Boleh. Tak ada masalah tu. Dia gini bagi anak hak tu dia masuk dalam bab takalluf tu. Menyusahkan, mengada-ngada dia. Nak buat. Jadi kalau gini boleh, apa gini tak boleh? Cuba ya. Kita jadi jahit. Kalau kita jahit lagi kalau terus tu jahit. Kalau saya tu jahit. Dia boleh tak ada masalah tu. Hak ni diterima umum, bukan dalam mazhab Syafi'i saja. Mana boleh sebenarnya? Mana masuk tak switch up, dia duduk gitu ujung dia. Jangan dia duduk masuk dalam pacak dia besar pula tu. Tak apa boleh tu. Ada gitu dulu ni. Anak tak pernah dengar tu. Tak masuk ajaran dari dua ni. Pak Pulau ni boleh tulis, Pak. Ya ke? Ada lagi mengajar. Sebab Ana ni masa itu dulu secara tidak resmi lah Ana jadi mutawih untuk haji secara tidak resmi. Ana urus beberapa orang tua lah. Memang dari taklimat dewi tu. Memang suruh masuk kemah lah. Tak ada masalah pun. Aku jadi mengaji tu dah lain asal tahun 88 tak wajib tu. Iyalah. Iyalah. Atas mana pandangan peribadi dia. Mungkin dia ada jumpa lagi tak tu. Mungkin lah. Dia katakan dia kalau buat gitu jadi macam jahit. Dia macam takut jahit. Tak apa lagi ni lah. Kau nak pakai hak tu kena je lagu tu. Jadi anak tak ambil hak tu lah. Ada dia anak tak nak dengar. Kalau dia boleh pakai tali begeng, tak kena pakai tali begeng sekali. Iyalah.
Dia gini ni, hak ni kalau kita tengok pakai tali pinggang dulu, dia bukan masuk gitu, dia ikat. Contohnya dia gini. Misalnya dia ambil pecahkan, dia panggil pecahkan itu kan, dia pergi jahit tu, dia jahit, benda tu tak ada tebuk-tebuk pun, masuk dia ikat. Ikat tu, mula-mula tu ikat mati, yang kedua tu ikat boleh mudah habis tu. Maknanya lebih daripada itu tu. Lebih pada tali pinggang tu. Hak dulu. Tali pinggang awak jamin itu, tali pinggang Ada lubang patah, ada ngacing dia tu memang tak ada dulu. Mana dia ke ikat. Dia panggil mintak. Dia panggil mintak. dia tu mesti ikat. Macam tali dia lah. Dia dalam bahasa Arab dia panggil mintak itu. Tu. Kadang-kadang jadi susah no, jadi susah lah. Memakai wangian ketika hendak berihram. Ni bukan ketika berihram, ketika hendak memulakan ihram. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Aisyah bahawa ia berkata, ana tayyibtu. Situ dia buat tayyib tu sebenarnya. Ana tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat tayyib. Ana sebenarnya ada tayyib tu. Betul lah. Takut silap. Ana tak. Sini dia buat tayyib tu. Betul. Tayyaba yutayyibu, tatayyuban. Betul. Atau wazat tu. Tatayyaba ni maknanya tayyaba makna mengenakan minyak wangi. Daripada tu tatayyub itu. Tatayyub itu mengenakan minyak wangi. Betul tayyab tu. Atau wazan fa'al ni betul. Betul dah tu Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana aku pernah menggoleskan, itu makna mengenakanlah minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata, ni kena ingatlah ni. Ni ketika hendak berihram. Maksud dia ni. Ketika nak pakai ihram tu. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia berkata, kuntu utayyibu. Tayyaba yutayyibu, utayyibu. Betul lah. Tayyab tu tadi. Dia guna wazan tayyaba. Sebab tu utayyibu tu. Utayyibu tu kalau mengaji bahasa Arab kan dia panggil fi'il mudhari' ma'ruf untuk mufrad muzakkar. Mutakallim lah tu. Untuk mufrad muzakkar. Utayyibu makna saya. Nutayyibu makna kami. Utayyibu saya melomurkan minyak wangi. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aku pernah mengenakan wangian ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hendak berihram sebelum hal ini tidak dibolehkan. Dan pada saat beliau tahallul awal ni ataupun tahallul asghar dalam istilah dia, tahallul sebelum melakukan tawaf di Baitullah, tawaf ifadah dia panggil. Tawaf rukun lah. Tawaf rukun. Supaya kita belajar haji tu lah. Sebelum tu. Mana benda ni berlaku di Mina tu lah. Di Mina tu. Selepas jamrah tu. Dia panggil tahallul asghar. Kita panggil apa? Tahallul awal lah. Tahallul dia panggil itu dia panggil asghar. Akbar dia dua kan. Yalah betul juga kalau kita panggil tahallul awal, tahallul sani yang kedua. Makna sebelum daripada dia balik ke Mekah tu. Sebelum tawaf ifadah tu. Ifadah ni tawaf rukun lah. Maknanya boleh. Sebenarnya hak ni siapa lah ni pun boleh. Siapa lah ni pun boleh. Tu tidak jadi masalah ni. Ni tak jadi isu lah ni sebenarnya. Bukan masa akhirat tu sebelum tu Dan ana baca dalam kitab pun dia kata molek lah. Sebab apa? Sebab selepas ni kita tak boleh urus diri kita. Maknanya ihram tidak digalakkan bau busuk. Sebab tu dia boleh mandi. Mana kalau kita boleh kalau tak guna sabun boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i jangan bau sedap. Sabun dah seumpamanya lah untuk menghilangkan daki-daki boleh, tak masalah. Itu dia kita panggil misalnya. Kita cari apa dia? Pokok blue tak? Blue. Kapung ke blue tak? Mau ke blue? Mau ke blue Kalau dia boleh ada bau dia. Jadi kalau tidak bau wangi tu tak apalah. Tujuannya nak hilang bau tubuh tu boleh. Ataupun kita cari sabun tak bau. Ini banyak sabun simple. Simple tak? Simple tak bau. Tak bau. Cuma dia menghilangkan bau tubuh. Tak apa molek tu. Kalau tak buat gitu busuk pengek lah. Moga banyak hari kalah tu. Daripada 9 hari boleh. Nah. Sampai ke apa?
10, 11. Itulah ya ayyamut tasyrik itulah. 5 hari dah tu. Jadi Haji ifrat tak apa seminggu belum. nanya. Nanya. Jadi benda-benda gitu kita kena fahamlah syariat ni dalam bab ibadat dia tak sih bau busuk tu. Baik. Imam Syafi'i berkata lagi, kami juga berpendapat bahawa seseorang boleh memakai wangian apa sahaja sebelum dia memulai ihramnya. Sebelum berihram boleh. Bahkan dia boleh pakai minyak wangi yang paling baik dan mahal serta paling menyengat. Bau kuat pun tak apa. Wangi tu. Kecuali wangian daripada celupan za'faran yang memang dilarang sebagaimana ini sudah jelas. Sebab apa? Sebab dia ada kesal warna tu. Za'faran kan warna kuning tu. Kesal tu lama. Tu tak sih. Begitu juga seorang perempuan boleh memakai wangian apa saja yang dia ingini sebelum dia memulai ihramnya. Seorang yang sedang berihram, baik dia laki-laki atau perempuan, apabila dia sudah melempar jamrah aqabah dan mencukur rambut bagi laki-laki serta memendekkan rambut bagi perempuan, ni orang panggil ni lah tahallul asghar atau tahallul awal tu. Maka mereka boleh memakai wangian walaupun belum melakukan tawaf di Baitullah. Mana belum tawaf ifadah lah ni. Boleh tu. Itu rasanya tidak jadi masalah lah tu kita boleh faham. Dalam hal wangian ini sama saja walaupun wangian tersebut berupa asak ke, dia panggil bukhar tu, cairan ke atau berupa dalam bentuk benda beku ke leset di tubuh, gosnya di tubuh. Tak cara lah, boleh berlaku lah sebelum ihram. Tapi apabila orang yang sedang berihram sengaja menyentuh wangian dengan tangan atau badannya dan dia ingat bahawa dirinya sedang berihram, dalam keadaan dia sedar diri dia sedang berihram, serta tahu bahawa hal itu haram bagi termasuk dalam larangnya itu, maka dalam hal ini dia wajib membayar fidyah walaupun wangi yang disentuh itu jumlahnya sangat sedikit. Dengan sengaja. Dia jangan, kalau kita pergi Masana dulu, setengah-setengah ialah kalangan kita lah. Tak sewi lalu pukul kedai minyak wangi tu. Takut terhidu tu. Padahal benar tu tak apa pun. Setengah tu lalu tu tak nyawa gitu. Biar lepas. Anak pengalaman tak kata tak apa, saya kata benda lagu tu tak jadi masalah. Dak lah dia kata nak cermat lagi. Dia tak nyawa lalu dia tahan apa. Ada gitu. Jadi seorang yang sedang berihram boleh memakan makanan yang aromanya wangi. Boleh. Makan makanan bau wangi. Sebab orang tak wangi minyak wangi tu. Meminum ubat-ubatan yang baunya wangi atau mencium wangian yang berasal dari makanan atau minuman tersebut seperti kayu manis, jahe tu gabudiana pun tak tengok tu. Sejenis makan dia ke dia? Ana pun tak tengok. Tak kira lah, maknanya dia berkait dengan makan lah. Sama ada kita kata herba ke, tapi salah satu bahan untuk memasak. Kalau tu tak apa, orang tak panggil minyak wangi lagu tu. Dan makanan atau minumannya sejenis, tu tak apa. Walaupun setengah-setengah ulama kata cuba elok molek. Demikian juga segala tumbuhan kayu yang sudah dikenal aroma wanginya seperti syih, qaisum, izkhir dan lain-lain boleh dicium, dimakan atau ditumbuk lalu dibalurkan pada badan orang yang sedang berihram. Tak apa ni sebab dia bukan dikira sebagai minyak wangi. Sebab anak sebut ni lah misalnya contoh kata ni, blue ni dah. Orang tak panggil minyak wangi tu. Memang blue ni sebenarnya dia untuk menghilangkan daki. Dia lebih ke arah tu. Jahe halia. Halia? Halia jahe. Anda pun tak sempat nak cari jahe. Halia. Halia. Gitu. Tapi bau dia tidaklah kuat sebenarnya. Tapi adalah. Dia tak perlu bayar fidyah pun benda-benda gini. Kerana tanaman-tanaman tersebut bukan merupakan tanaman untuk menghasilkan minyak wangi. Dah bukan pula untuk minyak wangi. Dah. Ni makan ni. Bahan memasak ni. Tak apa tu. Imam Syafi'i berkata lagi, tapi kalau bunga tak boleh. Letak bunga subang sudah. Tak boleh sebenarnya dia untuk bunga tu buat minyak wangi. Tak boleh. Kecil tak boleh. Ya? Kecil bunga tu tak boleh. Tak boleh. Dengan sengaja. Dia gini, masalah cium tu kita pergi dekat dia, kita cium. Tu lama kata tak apa dimaafkan. Ni makna kita ambil tu, guna tu dengan maksud tu. Sebab dia tu memang digunakan untuk minyak wangi. Memang tak boleh. Dengan sengaja dalam keadaan tahu tu tak boleh. Sebab dia sebut sana ni bukan buat minyak wangi bahan-bahan sana ni. Dia sebab itulah dia ada dalam fiqh baru kan. Lagu mana pula kalau bahan-bahan ni dia boleh proses buat minyak wangi dalam teknologi baru. Tak boleh. Tak boleh.
Tetapi setengah ulama kata hak tu lah asal dia tu bukan untuk minyak wangi, untuk makan ni. Tu tak apa. Gitulah. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang yang sedang berihram sengaja menyentuh wangi dan cair dengan badannya, maka dia wajib bayar fidyah. Sengaja. Minyak wangi ni minyak wangi. Resek. Lesek gitu. Resek. Sengaja. Kena bayar fidyah kan? Tapi apabila dia menyentuh sedikit wangi yang pada tangannya yang tidak berbekas di tangan dan tidak juga menimbulkan aroma wangi, maka menurut saya, kata Imam Syafi'i, tak wajib bayar fidyah. Tapi makruh lah. Sebab tu maulidnya tak sah lah. Kita nak ni biar puas hati melakukan ibadat. Kalau barang tu halal tak payah. Tak payah. Tu maulid. Sebab tu Ana sebut pada jemaah kita bawa lah masa ketika di akhirat dia nak pergi ke beli apa beli tak masuk lah dalam kedai minyak wangi tu. Kita pesan gitu. Takut jadi bermudah-mudah. Tu aku bukan boleh kira. Ana tengok dah ni. Sebab dia orang ni kadang-kadang dia tak ingat masa tawaf. Ana dah masa tawaf jangan duduk dekat dengan dinding Kaabah tu. Yes tu. Tawaf tak habis lagi. Tidak kena denda tu. Kena denda tu. Dia kata gerai dia kata. Dia ayat gitu. Betul boleh dekat. Dia buat gini tangan dia apa gitu. Yalah kan dalam mazhab Syafi'i gitu. Mana kena bayar dah tu. Kambing sekor tu. Bukan main-main tu. Kambing sekor. Baik, tak apalah sahabat dia kata gerai ustaz dia kata tak boleh buat gerai gitu kata. Gerai tak gerai. Bahaya kambing kita ada hari tu je. Kata bola buat kerja lagu tu je. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi segala bentuk minyak wangi yang khusus dipakai untuk meminyaki rambut seperti minyak syabrak, zaitunah, samin dan jabat, ni bentuk-bentuk minyak wangi dalam orang Arab. Apabila dipakai namun tidak untuk meminyaki rambut, kepala atau jenggot, tidak memakan atau meminumnya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Mana minyak wangi yang khusus dipakai untuk sebagai minyak rambut lah. Apabila dipakai namun tidak untuk meminyaki rambut, kepala atau jenggotnya, tidak memakan atau minum, maka tak wajib bayar fidyah. Namun jika dia menggunakan minyak tersebut untuk meminyaki rambut, kepala atau jenggotnya, maka dia kena fidyah. Kerana minyak tersebut diperuntukkan bagi rambut agar mudah disisir dan tidak kusut. Apabila seseorang yang sedang ihram menggunakan minyak tersebut di rambutnya untuk menghilangkan kekusutan rambut, maka dia kena fidyah walaupun aroma minyak dari minyak tersebut sudah hilang. Sebab dia kira gini. Hak ni dia sebenarnya dia tidaklah berkait dengan minyak wangi sangat ni. Dia berkait dengan guna minyak untuk merapi rambut. Dia tak lihat tu. Kena faham lah tu dia tak boleh. Kalau tidak wangi pun tak boleh. Misalnya dia kita kata ada jenis minyak rambut tak wangi, cuma kalau pakai tu nampak minyak, nampak comel, sisi. Minyak masak atau minyak zaitun ke. Dia tidak wangi. Tapi nampak comel, tasik gitu. Sisi biasa gitu sudah. Sisir pun setengah ulama kata maknanya tak, yalah dia tak sewi jatuh gugur rambut tu. Dia ada pula perbincangan tu. Tapi bagi anak sisir tak ada masalah. Sebab tu masa anak dulu dia sebut kata cari sisir tu tidak hak kerek dah, takut cabut rambut. Sisir apa dah hak jarak besar sikit. Sekadar nak sebab tak sih nampak gebel reseng, porel, lepas porel tak sih gitu. Biar nampak kemas tapi tak boleh guna minyak. Tu. Waktu itu masa ihram deh, kalau sebelum ihram tak apa. Sebelum ihram tak apa. Ini kalau selepas ihram memang tak boleh lah. Ni sebelum ihram tu tak apa, minyak wangi tak apa. Ni sekali dia semasa ihram ni dalam keadaan ihram. Ni mana sebelum ihram. Sebelum ihram tu tak apa. Tu kan. Kalau minyak wangi itu melekat, dia tak boleh lah kalau selepas ihram. Dia pakai tu sebelum ihram. Tak apa, tu tak apa. Dia tak boleh nak suka wangi. Dia gini, kita pakai sebelum ihram, lepas tu mesti dia bau lagi selepas ihram tu tak apa tu. Sebab dia kira mula pakai tu bila. Dia kira gitulah maksud dia ni. Tu. Tadi kan dia sebut minyak wangi hak mahal tu, kan dia siapa sehari bau lagi. Tak apa. Minggu tak wangi.
Boleh jadi. Kalau tak mandi seminggu bang lagi, tak apa tu. Dia sebenarnya bagi Ana lah, setakat Ana duk tengok lah. Istilah pakar tu apa dia? Sebab tu, ni Ana sebut ni kita tak usah kilah lah. Kalau kita ambil pendapat yang lebih ringan, misalnya kita lalu nak kedai terhidu minyak wangi. Tak apa tu sebenarnya. Walaupun ada setengah kata tak boleh bagaimana, tak apa sebab apa. Bukan pakar tu. Lepas tu nak elok hot tu, nak pergi kedai lagi mana. Tok Arak ni ada belakang, hot bukhak tu ada. Walaupun bukan kedai minyak wangi pun, bukhak tu maknanya hot berasa tu dok. Gak melekat di baju kita tu. Tak apa hot tu. Bukan sengaja pun kalau aku tu berat benar. Tak lagi kedai masa ihram. Mana masa ihram lagi ceramah. Duk Mekah. Ceramah dalam Dewan Universiti Madinah. Berkenaan dengan Syiah untuk pelajar-pelajar Nusantara. Bahang kain ihram gitu, pergi dengan Ustaz Mak Yunus. Pergi dengan dia. Lepas tu dia bawa kita pergi, kita nak kenal kawasan pergi masuk kedai minyak wakil tak boleh berat benar. Tak jadi masalah tu sebenarnya. Gitulah. Cuba tengok lagi di sini. Apabila seseorang meminyaki rambut, mana dia pakai minyak rambut tu dengan madu, dia guna madu atau susu, maka dia tidak kena fidyah kerana madu dan susu bukan dinamakan minyak wangi. Tak apa tu pulaknya. Sebab itulah benda ni khilaf. So kata boleh guna minyak rambut asalkan dia tidak wangi. Ada juga yang kata begitu. Tapi kalau hak di tabung haji ni tak boleh guna mana-mana pun. Sebab dia ambil pendapat tu. Tak sah. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri, asalkan tidak dinama minyak wangi, tak apa. Nama tu. Bahkan bukan merupakan sesuatu yang lazim dipakai untuk meminyaki dan memperbagus rambut kepala. Baik, kalau kita ambil satu perkara lagi, pakar sebab setengah orang tu tak, dia orang panggil apa? Jenis kulit sensitif lah. Kalau tak pakar tu jadi gatal. Gatal gau takut guam. Kalau dia pakar tu jadi selesa. Boleh pakar. Tak jadi masalah. Apa tu kalau ada kata tak boleh? Tu. Benda-benda khilaf aku ni bagi anak tak apa. Memang ada orang gitu. Dia dah lekat dia gitu, dia jadi gatal kepala. Kita suruh dia guna minyak jadi macam obat lah. Jadi bila pakar, dia ada juga bau tu. Bagi anak tak apa tu. Sekadar tu. Dia bukan niat untuk pakai minyak wangi. Untuk kemaslahatan. Kalau tidak, nyanyi ke dia. Jadi orang kulit kepala sensitif. Ya ada. Kita yang tak kenalnya. Mana sahabat Ana tu kadang-kadang masa sejuk sikit gelopah lalu kulit. Nak macam mana? Jadi benda-benda kita kena ambil kira untuk dia lah. Gitu. Baik, seterusnya kita ambil dalam bentuk obat lah. Untuk keperluan. Bukan untuk maksudnya untuk minyak wangi. Bukan maksud tu. Tu boleh. Tu memang ada disebut lah. Sebab itulah dia ada semua dalam bab fiqh ni anda tengok. Kalau tarik dalam internet tu, misalnya Kerajaan Saudi dalam jawatan kuasa fatwa pun, dia ada semua isu-isu baru. Dalam kisah gini lagu mana, kisah gini. Memang ada semua. Misalnya, kalau dalam kitab Tawdihul Ahkam, misalnya kalau dalam ambil wuduk misalnya, ni contoh ni, nak sebut contoh. Dia kata apa maksud? Dulu tak ada bicara gitu. Apa maksud ambil wuduk tu basuh tu 3 kali? Apa maksud? Nak meratakan. Jadi nak rata. Jadi kalau ambil sekali pun rata dah, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Syarat rata. Sebab apa Nabi tak bui siapa lebih dari 3 kali? Sebab 3 kali tu cukup dah untuk meratakan. Tambah-tambah, lebih lagi kita guna paip. Baik, cuba nak buat lagu mana? Maksud 3 kali guna paip ni lagu mana? Allah, lepas tu arik. Tangan. Lepas tu Allah pula. Arik pula 2 kali. Gitu ke lagu mana? Tu je timbul isu perbincangan tu. Belakang kita guna paip. Buka paip sikit, tetap dah buat. Sekali cukup dah. Ni disebut dalam kitab Tawdih. Syarah Bulughul Maram itu. Tu maksud dia. Naknya rata. Kalau sapu, tak syarat rata. Tu. Nak yang ada dalam fiqh baru. Contohnya misalnya bilik air. Nak ambil wuduk, boleh ke tak dalam bilik air? Timbul isu. Sedangkan dalam bilik air, tak boleh baca doa pun. Tak boleh. Ambil wuduk, kena bismillah kesunaan. Lepas tu nak ke mana? Jadi bilik air tu lah, dulu bilik air zaman Nabi lain, bilik air zaman kita lain. Bilik air tempat kita ni satu, tak ada. Jarang rasa rumah ada tempat wuduk khusus. Rumah beliau sih ada. Sana duduk makut tandah. Bilik tu besar sikit, sini ada tempat shower dia, lepas tempat ambil. Boleh ke ambil wuduk situ? Dalam ruangnya tu juga, ruangnya tandah tu. Nak kata lagu mana? Masa anda ngaji dulu, malah anda sebut tak apa. Dia pun ayatlah pandang alasannya gini. Sebab apa? Sebabnya
Syaratnya bilik air itu bersih. Sebab hakikat tanah sebenarnya pada makuk tu. Sebab najis tu bila kita flush ke tak? Dia akan pergi ke tangki septik. Jadi situ tak ada dah najis. Syarat kena bersih. Kena bersih. Mana boleh lah. Belum ada nutup. Luar ni ada nutup puk. Lagi tak terbayar dalam kepala tu. Benda gitu boleh lah. Lepas tu saya tak save. Saya nak bilang, buat lah, tak ada masalah. Tak ada apa lagi tu. Dia nak tempat ambil wuduk khusus. Mana tempat mandi tu tak ada makuk tanah. Dia tidak untuk buang air kecil, air besar. Buang air kecil tu okey lah. Mungkin ada majral mak tu, tempat air buang tu. Tak ada tandas situ. Tak apa tu nak buat. Ni maksud anaknya, kita beli rumah siap ada. Kalau tidak kena pecah pula. Kena buat suku pula. Tak perlu. Tu pekah tu, panggil pekah. Sebab hak Nabi lari tu tempat najis. Kecuali bilik air tu kotor. Tak boleh. Tu tak boleh. Kalau alasan lagi kan ada dalam hadis kita baca dah Nabi ketika dia mandi wajib, bila dia nak sesar, nak basuh kaki, dia langkah beberapa tempat. Apa tu? Sebab masa tempat dia mandi takut jatuh keseksan najis situ ke, Nabi elok sikit pergi. Tak ada bilik air pun gitulah juga tu. Kita tidak ambil wuduk di makuk tandah tu, kita tepi tu. Dalam ruangnya bilik tu, tu boleh. Tu pekah baru. Tu masuk dalam baru lah tu. Kemudian kata, baca bismillah. Itulah jadi ulama kata, dia bukan dia kira gini dia kira bukan ruangnya tu, dia kira tempat khusus tu. Sebabnya contohnya gini kita tahu. Kalau zaman dulu dia panggil al-fadha. Tahu al-fadha ruangnya terbuka. Jadi buat contoh kita kata, kita kencing di sini, kita ambil wuduk sikit lah, beberapa langkah ke hadapan. Sama ya. Itu maksud dia. Dia kira gitu. Tak masalah juga kalau gini kan. Kalau kita pakai waktu kan. Kalau clean lagi protek lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ngaji Quran situ. Sebab dia ngaji Quran itu suku pula. Tak boleh. Sebab dia tak sesuai lah. Dia ada pula istilah dia panggil al-munasabah. Dia panggil. Al-munasabah ni memang disebut dalam kitab. Sesuai ke tidak. Sebab Nabi pun Nabi ambil Nabi tak baca Quran situ. Kalau kita baca Quran itu parok tu. Tu al-munasabah kan ambil kira. Gitu Baik, seterusnya lah. Memakai pakaian yang dilarang ketika berihram dan wangian-wangian kerana tidak tahu dia bicara. Ini kita ambil semula lah. Kita ambil minggu depan lah insyaAllah. Kita berhenti setakat tu dulu. Saya sebut tadi sebenarnya, ada sesetengah ustaz tu dia macam rasa tak puas hati. Dia tak sikut tu tak apa. Tak ada masalah. Cuma hak tu nak yang ni pendapat. Misalnya contoh kita rasa tak puas hati, rasa tak sedap, kita buatlah. Hak tu tak apa, tak ada masalah. Tak timbul isu pun. Ni nak ayatnya boleh ke tidak? Kalau tanya anak pun kalau ada terbaik tempat khusus lagi baik, kita berkata gitu. Dipanggil keluasan dalam fiqh. Mana tu tawassuk lah, mana keluasan. Bab keluasan. Banyak sebenarnya. Misalnya contoh Ana sebut biarlah. Dia mula ni sampai internet kan. Ana pernah pergi ngajak kapung kita pun memang tak buka dah benda-benda gini. Tapi nyatanya Ana rasa mocik ni dia tengok dalam internet rasa. Dia kata serabut perut, dia kata. Dia start serabut perut. Dia kata dia tengok dalam internet, dia kata tapi mocik suka ni. Dia boleh terima kalau setuh suami isteri tak batal. Sebab dia dengar ada ustaz mengajar. Jadi dia rasa hak tu lebih mesra. Tapi tu lelaki dia tak boleh pakai tu. Dia nak pakai tu lagu mana? Dia maknanya kalau dia setuh tu lelaki dia, tapi tu lelaki dia setuh batal. Katanya jangan setuh lah tu lelaki. Mungkin tu lelaki tak pakai pendapat tu. Lepas tu kalau setuh juga, dia batal. Kita tak. Gitu. Memang gitu. Sesat dia tu masalah. Apa tu dia kata? Dia sebut. Dia kata, moga kita ni, dia kata cucu ni, moga duduk dekat pun, anak pun duduk dekat-dekat ada cucu, mari hak kecil kita, moga dia pun sihat lagi. Kadang-kadang nak cucu, kata lelaki tu pegang janji gini. Jadi tu lelaki tu pegang, beringat sikit, dia kata, kawin ada wuduk ni, ni pegang punggung. Payuh, dia kata. Anak pun sebut lah ke dia, benda ni khilaf. Dalam mazhab Syafi'i kata batal. Itu jelas lah tu. Tetapi perkara ni khilaf bila? Zaman sahabat lagi khilaf. Jadi nak pakai hak mana? Benda tu khilaf muktabar. Nak pakai mana? Kalau hanya pakai tak batal. Apa sebab dia? Sebab ada dalil. Sebab yang kedua, lebih mesra. Ni masa sebelum nikah, batal. Lepas nikah, batal pula. Lepas tu nak tidur lah ke mana?
Nabi suruh tidur ada wuduk. Nah. Lepas tu setuh ke? Kalau tak patah golek pun kena patah golek sana tu. Tengah tu. Jadi timur masalah. Tidak gitu ni. Nak pakai lagu. Cuba ya. Kalau kita pakai tak pasal masa tidur ke. Mesti jadi sebelum tidurnya setuh dengan bini. Mesti ambil wuduk lah. Jadi tak ada wuduk. Payah tu nak amal tu. Jadi banyak kita tengok. Dia kata, tengok tu dia kata. Nak tuwi juga supaya sesuai dengan pendapat dia tu. Ikut nak kata gapo. Cuma anak ayahnya. Anak pilih kata tak watah.